Yang dihormati Tan Sri Badruddin Amiruddin, pengurusi tetap. Masih. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Yang berhormat Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan, Timbalan Presiden UMNO. Naib-naib Presiden, khususnya Yang berhormat Datuk Ketua Wanita UMNO selaku atau setaraf Timbalan Presiden UMNO. Itu kita lupa. Pernah kita pindah perlembagaan, ketua wanita kita adalah setaraf Timbalan Presiden. Naib-naib Presiden Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Mahathir Khalid dan juga Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Seterusnya, ahli-ahli Majlis Tertinggi, ketua-ketua UMNO bahagian dan para perwakilan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini kita masih lagi kekal setia bersama-sama dengan bahagian-bahagian seluruh negara untuk kita menjayakan Perhimpunan Agung UMNO kita pada tahun 2020 pada tahun ini. Sidang perwakilan, semalam saya mewakili Majlis Tertinggi ke Perhimpunan Agung Wanita UMNO. Banyak perkara yang dibahaskan oleh wanita UMNO. Saya amat teruja melihat bagaimana wakil-wakil wanita berhujah mempertahankan usul-usul yang mereka bawa. Selesai pada sesi sebelah pagi, tengah hari itu nak keluar untuk makan tengah hari, saya dihadang oleh wartawan untuk membuat sedikit komen atau ulasan. Jadi saya dengan rasa tanpa ragu-ragu kerana tentunya komen ini bersabit dengan perjalanan persidangan wanita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang ditanyakan oleh pemberita kepada saya waktu itu ialah, Datuk Yang Berhormat, apakah komen Yang Berhormat tentang dakwaan bahawa UMNO ini adalah parti yang paling rasuah? Ke situ pula. Macam-macam benda yang diutarakan oleh wanita UMNO, bercakap tentang soal masa depan negara, bercakap tentang soal bagaimana UMNO ini telah berbakti kepada masyarakat, telah membawa negara kita daripada satu tahapnya pada tahun 80 kata Ketua Pengurusi Perhubungan Wilayah Persekutuan, sehinggalah pada tahun 2000, bagaimana kejayaan demi kejayaan. Yang ditanya kepada saya oleh pemberita tersebut ialah apa komen yang mengatakan bahawa UMNO ini adalah parti yang paling rasuah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa pun nak kita himpunkan pada hari ini ialah apakah yang akan diperkatakan di luar. Suka tak suka, UMNO sebagai parti yang besar, kita sendiri akui, parti yang berpengalaman memerintah negara, kita perlulah menguasai suasana, persepsi masyarakat di luar sana terhadap parti kita, terhadap pemimpin kita, terhadap kita sebagai barisan dalam pimpinan. Jadi itulah keadaan peranjatnya saya bila keluar daripada mesyuarat wanita. Walaupun dalam persidangan wanita itu perkara-perkara yang baik telah pun diutarakan, antaranya minta Presiden pertimbangkan supaya 30% calon-calon itu biarlah datangnya daripada wanita. Pemuda, pernah juga saya dengar 40% pemuda adalah merupakan pengundi. Jadi suara pemuda itu penting. Mungkin pemuda juga Datuk Seri Presiden nak 30%. Tak tahulah Datuk Zahida, kalaupun puteri nak 30% lagi, jadi hanyalah tinggal 10% untuk UMNO ni. Jadi pendekkanlah ucapan saya kerana tinggal 10% saja. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita pergi ke selatan tanah air. Kita pergi ke Johor sekejap.
Kenapa saya mengajak saudara-saudari semua ke Johor ini? Pada pilihan raya yang ke-14, salah satu daripada mantera Pakatan Harapan yang diratibkan pada waktu itu ialah dalam perjumpaan-perjumpaan mereka dalam nak membentuk Pakatan Harapan itu, perkara yang dibangkitkan adalah if we win Johor, we will win Malaysia. Nampaknya macam betul. Kalah teruk Johor, kalah jugalah kita satu negara. Melainkan Pahang terkecuali. Dan Perlis nasibnya baik, tetapi seluruh negara kita tewas, kita kalah. Jadi apabila itu keadaan yang kita hadapi, saya hari ini nak berucap di hadapan tuan-tuan dan puan-puan untuk menerima hakikat, nak mengajak supaya kita semua ini bila waktu malam kita dapat tidur lena. Supaya kita dapat tidur lena, bila kita bangun besok pagi, kita rasa sihat, pemikiran kita pun jelas. Tuan-tuan dan puan-puan, terimalah hakikat bahawa UMNO ini berada dalam keadaan yang kita lagi tidak lengkap. Sebab keberadaan UMNO dalam kerajaan tidak sepenuhnya. UMNO bukan menerajui kerajaan. Sebab itu kita rasa kerajaan yang ada ini tak lengkap. Sebab bukan UMNO yang menerajui kerajaan. Kita terimalah hakikat itu. Kita tak boleh mengubahnya sehingga datangnya pilihan raya ataupun sehingga kerajaan baru ditubuhkan. Selagi tidak ianya ditubuhkan, selagi belum pilihan raya sampai ketika, UMNO tetap melihat keadaan di mana serba-serbinya tak lengkap. Kedua, selain daripada kita tidak lengkap, nanti saya huraikan sedikit, kita juga tidak sempurna keadaan yang ada di hadapan kita. Tidak sempurnanya ialah apabila Presiden UMNO sekarang bukan ataupun buat pertama kali dalam sejarah negara kita bukan seorang Perdana Menteri. Tak sempurnalah. Ditambah pula kerajaan ini mentadbir dan kita pula berpolitik. Dalam keadaan kita menghadapi COVID-19, dalam keadaan ekonomi yang teruk walaupun kerana menterinya tak bijak, kata wakil wilayah tadi. Tapi itulah keadaannya sehinggalah darurat ini diisytiharkan. Tak sempurna langsung. Kita terima hakikat bahawa ianya tidak lengkap, keadaan yang ada di hadapan kita ini tak lengkap. Kalau kita nak juga menganggap keadaan ini lengkap, keadaan ini sempurna, maka kita tidak akan dapat mempunyai pemikiran yang jelas untuk membuat keputusan. Terimalah hakikat. Saudara-saudara, kita di Johor, kita dah terima hakikat ini. Lebih-lebih lagi yang ketiganya, tak sempurnanya kita, tak lengkapnya kita, dan kita ini juga tidak kekal dalam keadaan yang ada. Kerana kerajaan yang ada seakan telur di hujung tanduk. Macam di Johor, buat pertama kali dalam sejarah moden, seorang menteri besar mentadbir dengan hanya satu sahaja majoriti. Satu. Buatnya salah seorang ahli Dewan Undangan Negeri itu bila Dewan Negeri bersidang dia sakit perut ke atau tak berapa sihat, dia tak datang, tumbang kerajaan Johor. Hanya dengan satu sahaja. Sejarah Johor ni macam-macam benda. Tetapi dalam akhir-akhir ini, banyak juga rekod kali pertama. Pengurusi Perhubungan jadi Ketua Pembangkang, kali pertama. Dalam satu tempoh, ada 3 dah menteri besar. Mungkin 4, mungkin 5. Tapi Alhamdulillah, menteri besar pertama tu 11 bulan. Menteri besar kedua 10 bulan. Menteri besar ketiga ni dah lebih sikit dah 13 bulan. Okey. Tuan Sri, Ya. lama sungguh rasa dapat 13 bulan.
Hebat doh, hebat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena yakin kenapa saya berkata begini, kenapa saya nak meminta sesuatu. Sebagai pengurusi perhubungan, pengalaman yang saya lalui juga bukan mudah. 20 tahun dah jadi ketua bahagian. Dah hujung-hujung tu, 2 penggal, 3 penggal yang lepas, timbalan saya siapa? Saya nak cerita sikit supaya tuan-tuan tahu bagaimana kami ini di Johor membuat sesuatu rumusan berdasarkan pandangan pengurusi perhubungan. Dah 20 tahun dalam UMNO. Siapa timbalan saya? Setiausaha Agung UMNO. Tengok macam mana Setiausaha Agung tadi berucap. Pagi tadi. Naik siapa? Naik ketua. Ketetel ketua bahagian ni. Timbalan ketua bahagian Setiausaha Agung. Naik ketua siapa? Naik ketua. Setiausaha tak cukup itu. Setiausaha kerja. Naib ketua UMNO bahagian Pontian. Seorang Setiausaha Agung, seorang Setiausaha kerja. Tu dia. Bagus punya timbalan. Tengok ni. Saya nak buat apa ni? Gosok. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan betapa saya terpaksa menahan perasaan. Menahan perasaan bilalah agaknya. Mereka berdua ni orang baik. Setakat ini belum ada lagi. Kalau ada pun musim-musim pemilihan tu short set tu memang ada, biasalah. Tapi belum berlaku orang baik. Kalau saya kata Datuk Mat Maslan orang baik, Datuk Somali orang baik, orang yang melantik beliau berdua ni lagi baik, iaitu Presiden UMNO. Baik hati melantik mereka untuk membantu supaya diuruskan UMNO dengan sebaik-baik mungkin. Bayangkan kalau saya tak bersetujulah dengan Presiden, disuruhnya dua ni bertanding lawan saya, memang keparitlah saya. Terbalik kod lah. Johor pun tak kurang, memang cukup banyak parit di Johor ni. Sidang perwakilan, Johor nak mulakan macam juga Pahang. Ya, bukan nak mula berucap, nak mula untuk menutup. Ialah bagilah kita Johor satu otonomi yang sama seperti apa yang dipohon oleh Pahang. Saudara-saudari, siapa pengurusi perhubungan negeri banding dengan negeri-negeri yang lain berbanding dengan Johor? Pengurusi perhubungan Perikatan Nasional di Johor ialah Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri dalam kesibukan dia boleh aja lantik orang lain jadi pengurusi Perikatan Nasional di Johor, tetapi dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri. Mungkin kerana Johor ini perlulah menjadi lubuk parti PPBM ini. Mungkin Johor ini nak dijadikan sebagai kubu kuat PPBM. Tapi saya nak berkongsi. Kali pertama, saya telah melihat angka ini, saya telah merujuk perkara ini dan berbincang pelbagai peringkat. Datuk Seri Presiden, berilah kami ini otonomi itu kerana saya ingin menyatakan bahawa di kawasan Parlimen Perdana Menteri, sokongan untuk Perikatan Nasional adalah 19.8%. Sokongan Barisan Nasional adalah 24.4%. Sementara sokongan Muafakat Nasional pula adalah sebanyak 37.1%. Saya dah membentangkan pendapat dan pandangan UMNO Johor bahawa kita inginkan bertanding semua kerusi, 26 kerusi di Johor.
Keputusan Badan Perhubungan UMNO Negeri ialah bertanding semua kerusi melainkan paguh. Kerana kita menghormati Perdana Menteri dan maka itu keputusan dibuat. Tetapi UMNO Paguh kembali bangkit untuk menyatakan, ada UMNO Paguh di sini? Bangun UMNO Paguh. UMNO Paguh ini tuan-tuan dan puan-puan, mereka tidak izinkan walaupun Perdana Menteri nak bertanding tanpa sebarang pertandingan daripada UMNO. Dan UMNO Paguh telah membuktikan, dan ini adalah kali pertama saya memberitahu kepada UMNO Paguh juga bahawa kajian daripada Badan Perhubungan menyatakan bahawa Melayu di Johor yang menyokong Perikatan Nasional hanyalah 26%. Jadi ini berarti bahawa Perdana Menteri adalah lemah di kawasannya sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau jeneral ke perang besok akan diganggu gugat oleh UMNO Paguh, mudahlah kerja tuan-tuan dan puan-puan yang lain untuk menawan negeri ini. Betul. Negara ini. Sebab itu saya katakan tadi, bagi otonomi kepada Johor. Biar kami rancang cara mana dan bagaimana untuk kita melemahkan PBBM di Johor ini. Kerana pengerusinya itu adalah Perdana Menteri yang akan membawa segala bentuk kekuatan, segala bentuk keupayaan yang ada untuk memastikan bahawa beliau dan partinya terus berkuasa di negara ini. Jadi Johor bagilah tanggungjawab kepada kami untuk memikul tugas dan amanah itu. Kerana pernah kita bukti pada pilihan raya kecil di Tanjung Piai, pada hari ini kita masih lagi memegang rekod mempunyai majoriti terbesar, 15,086. Kerana walau apapun keputusan ini dibuat oleh parti, akhirnya kita merasakan bahawa kalau Johor berpegang teguh dengan asas konsep Barisan Nasional ini, walaupun baru semalamnya menandatangani piagam muafakat nasional, tetapi di Johor kita membuat keputusan konsep Barisan Nasional itu lagi penting untuk nak menang. Alhamdulillah kita menang besar. UMNO Johor waktu itu membuat keputusan sesiapa juga boleh datang berkempen. Kita benarkan Datuk Seri Najib berkempen, katanya orang Cina tak menyokong Datuk Seri Najib, kepada masyarakat orang Cina lah kita hantar Datuk Seri Najib untuk berkempen. Katanya Lokman Adam tak boleh datang, katanya Presiden Parti jangan berkempen. Presiden Parti masuk ke semua pusat-pusat daerah mengundi, berjumpa dengan pengundi. Tentu tuan-tuan yang ada dalam Dewan ini juga menjadi saksi apa yang berlaku. Dengan sikap keterbukaan yang kita tunjukkan pada waktu dan ketika itu, akhirnya kita memperoleh kemenangan majoriti yang luar biasa. 2 wakil MCA adalah disumbang oleh negeri Johor. Itulah 2 kerusi dalam keseluruhan ahli parlimen 43 orang yang masih lagi bersama-sama dengan kita. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saudari yang saya hormati sekalian, bagilah kita, percayalah bahawa kita tidak ada masalah di Johor ni untuk menyokong ketetapan yang dibuat oleh Presiden melalui Majlis Tertinggi. Yang pertamanya muafakat nasional. Ini akan kita sokong. Saya dikunjungi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Hadi Awang. Saya juga dikunjungi oleh Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS. Saya katakan terus terang,
kepada kedua-dua pemimpin PAS di Johor. Yang berhormat, saya katakan kita dengar cerita perbincangan dengan Perikatan Nasional ini akan memberi ruang kepada PAS untuk bertanding 15 daripada 26 kerusi. Ada 8 cakap. 15 minit. Banyak tu. 2 jam. 6. Saya beritahu dengan dua-dua pemimpin secara terang aja. Saya kata yang berhormat akan kalah semua kerusi. PAS akan kalah semua kerusi seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang lepas pun dalam PRU14 dalam keadaan UMNO yang teruk, Barisan Nasional yang amat kecundang dalam keadaan cabaran yang begitu hebat sekali, PAS hanya menang 1 kerusi. Kita menang 19 kerusi. 1 kerusi itu pun kerana berlakunya sedikit kesilapan teknikal. Calon bersatu waktu itu didapati tidak layak bertanding. Jadi asalkan bukan UMNO, maka PAS dapat. Itulah 1 kerusi di Bukit Pasir. Biasa PAS ini kosong, tidak diwakili dalam Dewan Undangan Negeri. Tapi saya juga beri jaminan Datuk Seri Presiden kepada Presiden PAS dan Timbalan bahawa kalau dia bersama dengan kita, walaupun tak banyak kerusi yang boleh kita pertimbangkan, tetapi kita jamin PAS boleh menang di Johor. Okey, Johor, sila gulung. Terima kasih Timbalan Pengurusi Tetap. Jadi untuk itu, berilah kita ruang dan peluang untuk merangka dan menyusun strategi di Johor ini. Kesimpulan saya, kita akui, kita kena berlapang dada dan kita terima hakikat keadaan politik pada hari ini tidak lengkap, tidak sempurna dan tidak kekal. Kalau kita terima itu sebagai hakikatnya, kita boleh tidur malam. Jadi untuk itu, saya harap kita juga akan berpegang kepada pendirian bahawa Datuk Seri Presiden janganlah ada kota-kota ni lagi. Nak menghadapi pilihan raya, lupakanlah. Walaupun kita ada rakan komponen dan sebagainya, janganlah kita amalkan lagi kota-kota dalam menentukan berapa untuk komponen, berapa untuk parti. Kalau benar kita sesungguhnya parti yang dominan, kita parti yang besar, perancangan kita, strategi kita adalah berdasarkan data dan sains. Kita merujuk kepada data-data yang ada, yang tidak boleh ditolak, tidak boleh dinafikan oleh parti-parti komponen dalam Barisan Nasional. Janganlah kita adakan kota-kota ini, letakkanlah kepentingan pejuang-pejuang UMNO ini supaya mereka lah sebenarnya penentu kepada masa depan pimpinan negara kita. Jadi dua perkara, bagilah Johor otonomi dalam menentukan strategi dan juga pendekatan terbaik untuk pilihan raya. Janganlah kita amalkan lagi kaedah kota dalam parti dalam menentukan calon-calon bagi pilihan raya. Dan dalam sejarah panjang UMNO dan pergerakan politik Melayu, dari episod pembangkang sehinggalah kepada pilihan raya Tanjung Piai dan juga adegan bertukar-tukar Menteri Besar, prinsip di atas kami pegang. UMNO adalah lebih besar, lebih utama, lebih penting daripada keadaan politik sekarang yang tidak lengkap. Kami harap kepada menteri-menteri dan juga ahli-ahli parlimen, mereka janganlah kita halang dan persoalkan dengan sembrono. Sesiapa pun antara kita yang mahu berkhidmat untuk negara, orang Johor kata, let them survive. Let them serve Malaysia. Secara moralnya, kita patut sokong sesiapa pun yang mahu berkhidmat untuk parti. Apatah lagi untuk negara.
Terima kasih Wakil Johor. Di Johor, Datuk Timbalan, ada 667 ketua kampung. Tak ada campur tangan politik. Sebaik saja selesai temuduga 667 ketua kampung, 90% adalah daripada UMNO. Hebatnya pemimpin UMNO di peringkat akar umbi. Tak payah nak ada campur tangan. Tak payah nak kita buat secara kota-kota zaman PH 22 bulan memerintah. Ada wakil DAP jadi ketua kampung, ada wakil PKR untuk jadi ketua kampung, lepas tu berceramuk. Orang tah daripada mana, jadi ketua kampung tah yang mana, dia sendiri pun tak tahu anak buah mereka. Tetapi pengalaman kita memimpin negeri dan negara ini, mudah saja. Hari ini berjalan baik. Perdana Menteri sendiri pun tak perasan, dia menulis surat kepada saya, minta tangguhkan pelantikan ketua kampung. Tetapi oleh kerana saya ni daripada parti lain, saya jelaskan kepada Perdana Menteri bahawa Yang Amat Berhormat kami tidak mengamalkan kaedah wakil parti dalam melantik ketua kampung. Kita serah kepada kerajaan, buatlah temuduga, biarlah yang layak menjadi ketua kampung, memimpin kampung. Akhirnya 90% adalah pemimpin-pemimpin UMNO. Itulah jasa, itulah sebenarnya kekuatan yang ada kepada UMNO ini. Ialah di peringkat akar umbi itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Datuk Timbalan Pengurusi Tetap, terima kasih kerana memberi ruang untuk saya menyampaikan hasrat dan juga pandangan daripada selatan tanah air negeri Johor. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Johor.